الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Dan pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bersua kembali dalam tazkirah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di minggu yang lepas kita baca satu hadis dari riwayat daripada Abi Hurairah yang mana Rasulullah bersabda, yang Allah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at. Dalam hadis ni Allah nak ceritakan, Nabi Allah nak beritahu kepada Rasulullah bahawa dia telah menyediakan untuk hamba-hamba dia yang soleh satu hadiah, satu gift yang akan diberikan kepada mana-mana hamba yang soleh, satu benda yang tak pernah dilihat oleh mata manusia dan tak pernah didengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia antara hadiah. Iaitu syurga lah. Dan kemudian Abu Hurairah juga Rasulullah nak ceritakan bahawasanya ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencipta syurga, sebab syurga ini salah satu daripada makhluk Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala meminta supaya Jibril ini pergi melihat apa yang dia telah ciptakan, maka apabila dilihat oleh Jibril, maka kata Jibril, ayyu rabbi wa izzatik, demi kemuliaan engkau ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kalaulah manusia dengar deruman dersiran syurga ni, nescaya tidak ada orang yang tak boleh masuk, semua kena masuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letak benda-benda yang makarih, yang manusia benci atas dunia ni. Allah letak semaya. Allah Subhanahu wa taala letak semaya di tepi-tepi dinding syurga. Maka semaya ni perkara yang dibenci oleh manusia. Sekurang ni. Benda orang benci semaya ni. Betul ke tak? Dalam kampung ni ada ramai mana, berapa ramai yang mari, mana benda ni, semaya ni, satu benda atas dunia ni orang benci. Nah, orang letak majlis ilmu. Dalam orang semaya pun, lepas semaya pun turun juga. Ada orang benci juga. Ada orang suka kepada majlis, ada suka kepada semaya, tapi benci kepada majlis ilmu turun juga saya dengar. Allah letak majlis ilmu, letak semaya, letak zakat. Ada juga nak liar juga, nak lari sikit, nak lari kotor, nak lari, ada tak? Oh, itu ada tak? Nak lari curi situ, dekat nak masuk, nak cukup haul dia, nak cukup nisak dia, haul dia buat lari, itu dah setahun. Buat beli kotor sebini, beli kotor begini. Ada niat lah kotor. Mana benda-benda ni semua orang benci. Allah SWT letak sedekah. Orang benci juga sedekah ni. Cari piti-piti nak beri mudah kat orang. Okey. Begitu juga banyak ditolong, letak haji, letak buat apa ni, buat baik kat orang. Tak ada orang suka buat benda buat baik kat orang. Tak ada orang suka buat baik kat orang ni. Jadi Allah letak benda semua di sekeliling ni, maka Allah kata summa unzur ilaiha. Kita tengok semula. Kata Jibril, lepas dia tengok, dia kata wa ayyu rabbi wa izzatik laqad khasyitu an la yadkhula ahadan. Kalaulah mu letak benda-benda ni ya Allah, aku percaya, aku takut tidak ada seorang pun yang akan masuk syurga. Tak ada seorang pun akan masuk syurga. Aku takut ya Allah dengan benda-benda ni. Manusia ni, kita ni tuan-tuan, kita akan muyul, cenderung. Dalam akhirat no, kita cenderung sebagaimana kita cenderung di dunia. Kalau kita cenderung ke dunia, ke masjid, kita akan cenderung untuk nak milih masjid di syurga. Kalau kita cenderung, kita memilih lari daripada masjid, lari daripada majlis ilmu, lari daripada zakat, lari daripada sedekah, di akhirat pun lagi tu juga. Kita akan lari. Maka, kita bukti setakat tu. Allah pun kata ke Jibril, falamma khalaqallahu an-nar. Tatkala Allah cipta pula neraka. Makhluk juga neraka ni. Allah kata, faqala Allah Ta'ala li Jibril, izhab fanzur ilaiha.
Wahai Jibril, mugi tengok. Orang yang tak tengok lagi ni, Jibril saja baru tengok. Mula cipta. Mugi tengok apa yang aku cipta ni. Malaikat kata, Jibril kata, apa pula ya Allah? Mugi tengok. Fazahaba fa nazara biha. Maka dia pergi tengok neraka. Summa ja'a faqala Jibril ayyu rabb wa izzati. Dia kata dengan demi kemuliaanmu ya Allah. Dengan kemuliaanmu dia kata, la yasma'u biha ahadun illa ahadun la yadkhulaha. Orang dengar deringin neraka, api neraka. Nescaya tak ada orang masuk. Bunyi dah dengar aungnya api neraka. Wow. La yadkhulaha. Nescaya orang tidak akan masuk. Tepat tu. Kata Allah, summa haffaha. Kemudian Allah letak pula. Letak benda-benda yang disukai manusia dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka ni dia letak benda-benda yang disukai. Dia letak agak. Berapa ramai orang suka agak. Dalam WhatsApp orang saya terima mari dulu. 50% orang minum agak. Kita ya tak minumnya pada kita semaya. 50% dah tu. Di Kelantan ni semaya Jumaat 1%. Semaya Jumaat masjid. Apa ya? Rakyat Kelantan ni ada 4 juta, 5 juta. Bunyi Islam di Mekah. Okey, biarlah. Dia letak agak. Dia letak tino. Mana-mana orang suka ke tino. Kemudian dia letak pula apa ni bakhil. Ramai orang bakhil. Dia letak benda-benda hak orang suka atas dunia. Apa nama orang suka atas dunia? Judi dia letak. Pakak-pakak berebut nak judi lah kau. Hak pasal kau tengok bunyi naungan neraka ni, nescaya tidak ada seorang pun masuk. Tapi lepas Allah Subhanahu Wa Taala letak benda-benda yang manusia suka atas dunia ni sekeliling neraka, maka kata malaikat Jibril, laqad khasyitu alla yabqa ahadan illa dakhalaha. Ya Allah, demi kemuliaanmu, aku takut tidak ada seorang pun atas dunia ni yang akan masuk, yang tidak kekal melainkan masuk kepadanya. Semua akan masuk dalam neraka. Aku takut benda ni. Dengan meletak benda-benda ni, nescaya la yabqa ahadan. Tidak ada yang kekal seorang pun illa dakhalaha, melainkan masuk ke dalam neraka. Jadi nak ayat kita dalam hadis ni tuan-tuan. Syurga ni tak ramai orang nak masuk. Tapi ramai tak boleh masuk. Kerana sebab neraka ni walaupun orang takut setara mana pun, tapi ramai orang masuk. Syurga ni walaupun comel, tapi tak ada orang nak masuk. Neraka ni walaupun dahsyat, berat, tapi ramai orang nak masuk. Kerana apa? Kerana sifat manusia. Ini nak bagi tahu kepada kita, itulah sifat manusia. Nak ayat dahsyat atau dahsyat neraka ni tuan-tuan baik. Nak ayat dahsyat atau dahsyat. Kita baca satu hadis. Kata Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok main-main kau neraka ni tuan-tuan. Sebut neraka ni orang terdunia ni orang tak takut. Tuan-tuan tak takut tengok neraka. Tidak rasa mabuk lagu mana. Sebab syurga tidak ada boleh bayar lagu mana syurga. Neraka lagu tu juga. Kau tak boleh bayar. So tahu api ni panas. Okey. Kata Rasulullah, yulqa ala ahli nar al-jum. Orang dalam neraka ni, kata Rasulullah, yulqa ala ahli nar al-jum. Antara dicampurkan ke atas ahli neraka ni, antara bentuk seksaan yang paling rengek, paling biasa tuan-tuan, adalah lapar. Jum. Bentuk seksaan yang paling akan diberi kepada orang dalam penduduk neraka ini adalah salah satunya adalah tersangat lapar. Masuk kita daripada bangun kita daripada kubur, kita tak ada makan ni. Duduk di pada masa lama mana. Sebelum nak masuk ke dalam neraka, duduk dalam neraka terlalu lapar. Amat lapar yang amat sangat.
Faya'dilu ma hum fihi minal azab. Lapar ni berdasarkan kepada dosa yang kita buat atas dunia. Semakin banyak dosa kita buat, maka semakin besarlah kelaparan kita. Apa? Makin banyak dosa, semakin banyaklah lapar. Kuat lapar. Makin kurang dosa, lapar itu tidak berapa lapar mana. Lapar itu bergantung kepada apa yang dosa yang kita lakukan semasa mana atas dunia. Maklumlah apabila lapar, tuan-tuan. Kita nak makan. Kata Rasulullah, fayastaghisun. Dia minta makan ni. Orang dalam neraka ni, termasuk orang Islam. Orang kafir, orang Islam masuklah ke dalam. Fayastaghisun. Maka orang ahli neraka ni minta dengan Allah supaya beri makan ni. Allah ni baik. Allahu Akbar. Sebab tu kita terrahmat. Allah beri makan ni. Pasal dia minta merayu pada Allah. Maka fayurasuna bi ta'amin min dhari'. Allah memerintah malaikat supaya memberi makanan yang mana makanan itu daripada sebuah pokok yang berduri daripada neraka. Dhari' ni hanya pokok berduri yang hanya tumbuh dalam neraka, itu tumbuh lain. Dia minta makan ni kerana lapar, Allah bagi makan ni. Allah kata tak apa, aku bagi. Wi malaikat. Wi ad-dhari'. Sekali tuan-tuan baca dalam surah Al-Wasyah. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minuman air yang gelgok. Lepas pada tu apa dia? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan melainkan min dhari', daripada makanan yang berduri. Ni, tuan-tuan, bayang kita makan lapar, oleh kerana lapar selajak kita akan makan. Lepas tu yang mana makanan berduri ni, Tuhan kata la yusminu wa la yughni min ju'. Makanlah banyak mana. Ad-dhari' ni, benda yang berduri ni, dia tak akan gemuk. Dan dia tak akan hilang lapar. Allah cipta, tuan-tuan. Tengok. Allah takut, tuan-tuan. Dari neraka. Masuklah dari neraka, kita kena ni. Masuk dari neraka. Hak mula-mula kita kena lapar. Tak masuk bahaya lain lagi ni. Tak masuk lagi api. Cakuk tak masuk lagi. Masuk je. Permulaan ni lapar. Azab pertama yang dikenakan oleh azab orang neraka. Makanan ni. Ad-dhari'. Tak saya makan di Palestin. Tak saya makan roti kerah pun kena makan. Kena mamuh juga ke mana-mana. Kalau tak ada makanan jaga, nampak tikus pun kena makan. Lapar je. Apabila sampai ke tahap lapar, kita akan makan. Apa pun yang ditegak oleh Allah, kita akan makan. Diberi kelonggaran dalam Islam. Wala tak dunia. Ya tak babi. Makan boleh makan. Tak ada orang benda lain. Air aruk tak ada orang air lain. Betul pasal air aruk saja yang ada. Lagu ini dibolehkan dalam Islam. Dalam neraka begitulah juga. Suasana dalam neraka serupa kita duduk atas dunia. Lapar lajak ke mana-mana, asal ada makanan, dia telai juga. Ad-dhari'. Telai. Lepas pada tu, tuan-tuan, fayastaghisuna bi ta'amin. Dia kata, ya Allah, aku makan tak kenyang, ya Allah. Berilah makanan lain, hak betul-betul makanan ni, bukan makanan ni. Ni bukan makanan ni, lagu ni. Ya, kepada Allah, agak pun neraka ni. Tengoklah ni, maya tak mari duduk kedai, agak. Kalau dah api neraka ada, agak betul, agak. Agak pun ada neraka ni. Atas dunia memang dia agak. Atas dunia pun agak dah. Dicangguh orang dicangguh orang ni. Fayastaghisuna bi ta'am, ya Allah, minta makanan yang lain. Allah bagus, Allah baik best. Orang kata tak apa, wahai malaikat, bagi makanan lain, dia minta. Fayurasuna bi ta'amin zi ghussah. Lalu malaikat memberi makanan atas arahan Allah, memberi makanan lain daripada min dhari', iaitu makanan satu makanan apabila makan bi ta'amin zi ghussah, dia akan lekat di halqum. Zi ghussah, makanan yang akan terlekat di halqum. Boleh dah. Kok mana-mana makan yang akan lekat di halqum. Kita akan tinggi ke perut. Di situ. Dah, tuan-tuan.
Susah sangat atas dunia. Hebat sangat. Apabila dia lekat, saya nak gambarkan neraka yang dia tahu. Apabila lekat saja makanan ni, fayazkuruna annahum kanu yujizuna ghussah fid dunya bicara. Lalu mereka terlintas, teringat semasa mana di atas dunia. Kalau lekat, nak kepada bisyara, nak kepada minumnya. Lekat je di atas dunia ni, makan nasi lauk kambing, lekat. Ayah. Ikut air ke bawah, tak ada air lain, air mani, nak mari. Kalau lama kena kecil mani, kau mari, lekat. Teringat, kita akan teringat dunia. Manusia di atas dunia ni semua dia akan teringat, duduk dalam akhirat dia teringat dulu. Allah dia teringat. Lekat atas dunia ni nak air, okey. Agak bawa tarik ni. Nak minum air. Minta payastaghisu nabi syarak. Wahai malaikat, marilah air kami lekat. Allah kata tak apa bila air. Minta air, minta makan ni, nak tukar mai. Jadi tak usah rusing lah. Kalau masuk neraka pun tak usah rusing. Ada makan ni, ada air. Tak usah rusing lah. Buatlah jahat lagi. Tak usah mari lah. Tak usah duduk semaya. Tak usah rusing. Ada makan ni, ada air. Apabila minta air, fayastaghisu nabi syarab. Mereka meminta air. Malaikat kata, buat mari air. Fayarfa'u ilaihim min hamim. Bikalalin hadid. Bikalalil hadid. Malaikat buat mari air. Daripada cairan tembaga. Mari air tapi daripada cairan terlat. Bihamim ni cairan tembaga. Tuan-tuan. Liling lekat jatuh atas kulit pun sakit je. Naik jatuh atas tangan ni rasa menopak dari liling. Terjatuh atas bibir. Tak jatuh atas bibir agak nak tak lepas. Tak usah bakal lagi jatuh liling atas bibir. Ataupun jelai lidah. Icik liling. Lagu mana? Nak tahu. Ni bukan liling. Bukan api. Cairan tembaga yang gelegak. Tuan-tuan. Ni hadis sahih ni. Ke mana-mana akan jadi. Kalau tak jadi, kalau kita buat amal ibadat, kita mari semaya, kita cukup lekat syarat. Kalau tak jadi, tak ada masalah. Kalau katalah hadis mengaruh. Ya, tak jadi, tak ada masalah. Dia pun tak ada masalah. Mungkin dia duduk main kedai kopi, duduk mengarut. Dia tak semaya bank. Sepanjang hidup tak ada dengar ceramah agama. Bukan saya suruh dengar ceramah kita. Tapi udahlah kita tu jahil dari agama. Dengarlah. Mesti, walaupun ngaji. Bukan ngaji agama. Dia mari dengar. Doktor, dia ngaji agama. Dia bukan pakar dalam bidang agama. Dia kena ngawin ngaji agama. Dia kena dengar. Kita tak tahu, kita bisa dalam bahagian bidang kita. Bisa. Bayangkanlah. Masuk dalam mulut. Kemudian bukan setakat cairan tembakau. Bikalali al-hadik. Samping kita tu minum tembakau, dia cakuk pula lidah kita ni dengar penyakut besi. Halalil ni, kalau kita litas siratul mustaqim. Sikit lagi. Siapa yang litas siratul mustaqim, malaikat di bawah tu, dia halalil ni suka mata kain. Cangkuk. Dia pekong. Malaikat pekong daripada neraka tu, penjaga neraka dia pekong, dia kena kaki manusia. Kena, dia tarik. Jatuh ke neraka. Dia pekong, nyakuk, itu dia panggil halali. Kaf, lam alif, lam ya. Halali. Al-hadid hada yada. Cangkuk besi. Dia pekong, kena kaki, dia tarik, dia sangkuk. Dia tarik dari neraka. Kita dah sambar di titi Lepas dia tarik. Soyok aja kulit. Ni tuan-tuan. Minum, tak ada masalah. Minum air, tak ada masalah. Dia heavy. Minum tuan-tuan, kena minum. Dia kena minum ke mana-mana. Walaupun apa sakit pun dia kena minum. Kedaga, letak ni.
Lekat lebih lagi mudarat daripada tembaga, cairan tembaga. Kata Rasulullah, fa iza danat min wujuhihim syawat wujuhuhum. Fa iza danat min wujuhihim, diakak aja gelah ni tuan-tuan. Diakak aja cairan tembaga ni. Diakak nak minum, danat min wujuhihim. Danat ni dekat dengan wujud muka mereka. Diakak aja dekat dengan muka mereka ni syawat. Syawat ni kalau orang bakar, orang panggil bakar kambing. Panggil apa ni? Syawat ni. Syawat ni mana? Hangu-hangu. Kambing hangu. Syawat wujuhuhum. Fa iza danat wujuhihim syawat wujuhuhum. Dekat dengan muka dia, syawat wujuhum. Hangu muka dia. Tak minum lagi, hangu dah muka. Tak minum lagi. Dekat ni nak air. Terpaksa kena minum. Tak lekat-lekat lah je. Sakit lekat ni. Terpaksa kena minum walaupun sak panas. Walaupun hitam muka ni hangu hiking. Dia reguk juga ke mana-mana. Dan neraka. Masuk dari neraka kena ni lagi. Masuk dah kena dah. Tak usah fikir lagi azab lain. Dah. Pasal nyesal lah. Allah bagi sekurang sekali. Dia ada dalam hadis. Panjang hadis ni. Jadi, hangu muka dia terpaksa minum untuk nak menghilangkan zirufah. Terlekat dalam hati ni. Fa'iza dakhalat butunihim. Apabila dia minum, dia paksa minum. Masuk saja dalam perut dia. Fa'iza dakhalat butunihim. Qatta'at ma fi butunihim. Terputus segala saraf urat yang ada dalam tali perut. Bayangkanlah. Qatta'at ma fi butunihim. Terputus segala isi perut mereka. Kalau tak mari dengar ngajar tuan-tuan. Tak dengar hadis, tak dengar tafsir. Dia tak tahu benda ni. Dia tak tahu. Tuan-tuan. Muspir dia tak tahu. Ustaz tak tahu. Saya tak baca. Saya tak tahu kalau saya tak ngajar tuan-tuan. Saya ni, saya rojok. Saya tak baca. Sukat test saya setara mana je. Sukat ngaji Mesir dulu. Buatlah PhD, buat master setara mana pun. Saya buat master. Masa saya nak buat master. Tapi saya dah habis lah. Saya malas. Tapi saya dia buat master. Tahu. Tajuk master saya, kesahihan sesuatu hadis. Di Malaysia. Sebab di USM. Kesahihan sesuatu hadis di Malaysia. Berapa dia ya, nak tahu. Saya baca hadis-hadis di pun ni. PhD. Biasa ya. Bunyi lah PhD. Tak ada siapa ilmu kalau kita. Orang buat PhD, bunyi kata doktor. Doktor falsafah. Dengan orang ngajar kitab tuan-tuan lebih alim orang ngajar kitab daripada PhD. Tuan-tuan, saya kagum lah PhD ni. Saya syukur lah orang agama dah buat PhD. Dia ngaji dalam bidang apa, saya tahu lah. Saya di antara pelajar 4 orang yang ditawarkan buat master di Mesir. Orang tak boleh. Anak ni Aziz ni. Ni Omar. Tak boleh ditawar. Dia minta saya ajar dia. Minta saya nak ngaji saya hadis ni Omar. Tanya dia. Saya tanya dia. Tapi dia Ustaz Khuraj. Saya tanya dia. Dia belajar dengan saya. Ni Omar. Hadis. Di Mesir. Dia minta Zee tolonglah. Dia mau buat PhD di sini. Buat master sini lah kalau dia belajar dengan dia. Dia tak agak. Bukan saya nak tak kebul. Tanya dia. Saya jumpa ni Omar. Kenapa Ustaz Khuraj? Dia hadis sekali dengan dia. Saya ngaji sekali dia sama-sama tahun 4. Saya boleh jahit dekat dengan jahit jidar saya. Maka saya ada 10 lagi dapat jahit jidar. Kalau pelajar terbaik. Dia boleh makbul. Dia tak boleh makbul juga. Dia boleh mangkulai ini. Dia kena pesa tanda peruk. Dia rasik dua saja. Dia minta tolong saya. Supaya saya buat master. Saya duduk Mesir lagi belajar dengan dia. Nak belajar dengan saya. Saya kena balik. Saya kena buat master pun. Buat master di Malaysia. Tuan-tuan tak tahu. Saya pun tak tahu. Tak baca hadis. Apatah lagi orang luar. Atau tak pernah dekat dengan majlis-majlis ilmu. Tunggu tuan-tuan. Saya lah. Tuan-tuan. Kalau tak dengar Allah. Tuan-tuan tak boleh korban masuk.
Tuan-tuan, kita umur 60 tuan-tuan. Kalau tak boleh korban lagi masa untuk Allah, tak ada. Tengok tu email di Batu ni, mati lah. Meninggal muda lagi tu. Tapi Alhamdulillah mati dari sujud. Orang duduk semaya semua. Kita mati, dia kata kita kalau kita duduk semaya semua tu akan mati molek kita. Mati yang paling molek sekali selain pada mati syahid ni, mati dari sujud. Ada lah mati paling molek sekali. Yang kedua mati dari semaya, dari sujud dia yang pertama. Mati di rumah dia. Kita duduk semaya, tu yang kebunyi. Kalau kita umur 60 lagi tuan-tuan, tak ada masa dah. Saya kata di Masjid Al-Muwafaqah Mairun. Masjid Muwafaqah ni kalau hujan sikit, kalau hari cuti, tak singgah jalan. Pasal nak main dengan cuti. Saya kata tak ada ruang dah kita nak main dengan cuti. Umur 65, 70. Lama dah masa kita telah korban untuk anak-anak. Oh saya lama dah saya korban untuk masa untuk anak-anak. Daripada yang kecil sampai ke dia umur 33, 34. Saya nak main dengan cucu saya lagi. Main dengan cucu. Saya nak pergi kompos, saya nak tinggal, saya nak main masjid, tinggal pusat tahfiz. Saya nak pergi tengok jaga dari kompos. Saya anak saya kalau mau nak balik, mau nak tengok ayah semua, begitu. Nak arah ayah pergi sana, saya abah tadi. Mu rasa teringat kamu apa mau balik. Bukan masa aku akan tengok kamu. Cara kamu. Saya itu sudah, anak saya. Dia telefon masak saya. Abah, saya akan balik ni. Pasal besok Pak, buat pakar biru. Saya kerja tak boleh balik. Kata tak ada masalah. Tak balik apa? Tak ada masalah. Abah nak jawab tak gitu. Itu cara. Dia nak ingat dia tulis sini. Apa kita fikir kita nak ingat itu. Boleh kita main itu. Bukan tak boleh. Tapi sehingga mengganggu urusan kita tak mari semaya semua. Tiba-tiba mari kita balik kita tahu menjaga tu. Itu pun mari pendaftar mari dulu. 31 Desember. Kita start ramal. Pakat mari untuk kelas takbir. Oh, ni 30 lebih lah. Saya tak sekolah sambut dah rutin dah pengamal nyata pengamal. Dah atas 19 orang, 18 orang dah. Tino ni 14 orang. Kau umur 60 kat atas belakang ni. Ada seorang mocik tu dia mari tanya daftar, dia kata start pukul apa? Saya kata start pukul 2.30 hingga pukul 4.30. Lepas mai Zuhur di masjid turun naik atas masjid pusat tapi belajar pukul 4.30 sudah mai kisah asal begini. Oh dia tahu mocik payah kalau pagi kita. Kalau pagi boleh pasal buat jaga cucu. Saya kata hati saya Allah, umur dia 73. Saya kata Allah, saya ajak nak kata apa saya tak agama. Saya kata Allah, siangnya mocik. Ni anak ngaji bagus hasrat dia. Tapi anak membebankan dia, mai atas cucu, mesti jaga cucu 3 orang. Lepas tu giata, cucu pergi sekolah. Giata bukan giata dengan kereta, bukan giata motor, dengan payung. Dia sekolah Islam. 73. Mocik 73 masa mana tu lagi mocik mati. Anak ni jenis tak fikir. Dia tu nak ngaji tapi mana anak mari tak terpaksa ngaji. Saya. Tuan-tuan. Ni tuan-tuan jadi anak ni ada cucu. Ada orang muda-muda sikit. Yang buat gitu ngomong apa. Ada apa jenis tak semaya masjid tak apa, dia mai rumah tak apa, boleh buat lah, tak ada masalah. Kalau ayah tuan-tuan, mak tuan-tuan jenis tak semaya masjid, duduk mai rumah tak apa, lah tinggal tak masalah. Tapi kalau jenis mak pak duduk semaya masjid, jangan buat gitu siap ke mak pak. Dia tak sewi siap kan itu. Jangan di ruang dia siap. Okey, baik. Putus warak sarah. Apabila makan qata'at ma fi butunihi terputus sarah. Nah, ud'uhum khazanati jahannam. Pokok dia ni pakak bicara pokok dia dalam neraka. So lagi kelebihan. Tak suruh sini ramah dalam neraka. Tak suruh sini. Kalau kita masuk neraka pun tak suruh sini ramah. Pokok kita pun duduk kita ramah. Bukan kita sore ramah. Ramah. Kita ramah sekali. Kita suruh sini. Dia ada mesyuarat pula dalam itu. Dia ada mesyuarat tu hewi mesyuarat. Tak suruh sini. Buatlah jahat atas dunia ni. Tak suruh mari. Tak suruh. Tak usah dia buat gapo-gapo. Ada duit dia buat bakir, tak usah. Tak usah usi. Pasal neraka ni, Nabi kata, ud'uhum khazanati jahannam. Bapak ramah-ramah, pakak minta doa. Pakak panggil khazanati jahannam. Penjaga neraka.
Mano ni penjaga neraka ni. Mano ni jaga asrama ni. Mana pogak jaga asrama. Jak panggil pogak. Panggil pogak. Khazanati jahannam. Nah. Panggil pogak mari. Penjaga neraka ni. Mari. Apabila mari, malaikat tanya dia, penjaga neraka, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Aku nak tanya bapakmu ni lama-lama. Tidakkah pernah datang kepada kamu seorang rasul ataupun pendakwah, ustaz-ustaz yang ngajar di masjid telah memberitahu tentang perkara ni? Aku nak tanya, adakah benda ini sapa kepada bapakmu masa mana tadi? Nak tahu mana kita tak pernah mari masjid? Nak tahu mana rasul kita tak pernah tahu, kita bidah kita ngaji orang ni. Itu tujuan so mari masjid. So dengar. Akan ditanya sore-sore ni, alam ya'tikum rusulum bil bayyinah. Adakah telah datang kepada kamu rasul ataupun pendai yang menceritakan tentang hadis ni, yang menceritakan mu kena bakar, mu kena makan benda ni, mu kena telai benda ni, mu kena minum air ni. Adakah dia cerita benda ni? Nak cerita mana kita masjid kita tak mari. Kalau kita mari masjid pun kita lari, kita tak dengar orang aja, kita terbalik balik rumah balik. Yang setakat maya ya. Itu ayatnya penting. Mungkin suruh orang dengar ngajar. Saya tak pelik tuan-tuan. 2 orang pun tak pelik saya mari ngajar. Mungkin suruh mari ramah. Saya dapat ilmu ke tuan-tuan. Pelik. Kita siap demo. Pasal mah masjid Ijang, masjid Usah, pasal mah nak suruh, nak panggil jemput saya. So saya pilih. Hari Selasa kau, hari Rabu kau, hari Khamis. Saya tak boleh. Saya ada lain dah. Walaupun tak amal sini pun. Pasal jauh, saya tak sini, saya jauh. Pas saya masalah, saya kecil. Saya di antara ngori iso ni, saya kok. Kadang-kadang saya kembing. Kapal lo ni, kena. Ada kesek-kesek prostek. Tak ada origin. Betul tak? Nah, malaikat tanya ni. Benda-benda atas dunia ni, hak saya royak ni. Bukan saya royak, Nabi royak. Maka dia tanya balik. Awalam ya'tikum rusulukum bil bayyinat. Ada tak? Ada. Kita akan jawab. Qalu, popok dalam neraka ni jawab ni. Ada. Masjid tu dekat dengan blok rumah hamba ya. Hamba tak gitu. Ada yang mau ngomong kata malaikat. So, aku nak dengar masjid mari Jumaat pun tak mari. Jawab. Hadis ni tolong jawab. Nabi kata, benda ni tak berlaku lagi tapi Nabi sudah jawab. Qalu, popok dia dalam neraka ni ke jawab, bala. Yo, ada. Nah, orang ngajar malam-malam baca hadis, baca Quran. Apa waktu tahu gitu. Apa ada yang mau kamu kata apa ni khazanah jahannam, penjaga neraka. Nah. Maka kata malaikat khazanah, penjaga neraka, wad'u ila Allah, meminta tolong Allah. Aku ni sebagai penjaga. Aku tak ada gapo ni aku. Aku ni hamba seperti mana pokokmu. Aku ni hanya diberi amanah jaga neraka. Wad'u ila Allah, doalah kepada Allah. Doalah. Mintalah aku sia anak bapakmu. Tapi aku tak boleh nak apa. Kata malaikat. Khazanah jahannam. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Sesungguhnya doa pokok orang-orang kafir, orang yang engkar perintah Allah masa mana kat dunia ni, tidak ada apa melainkan sesat pada benda. Oh ya, gapo-gapo pun tak dengar sebenarnya. Enggak dengar. Bukan tak dengar habis ni lah. Dengar kan. Dia pula kata duk tengah tengok cerita ni, oh, sahabat ustaz aku dah mikrofon. Kita nak dengar cerita tak kena badirah dulu. Volume. Takut dia kagak ganggu orang ajar. Betul tak? Betul. Oh, tu yang marah-marah tu. Nak ngajar biar dengar mikrofon dalam masjid dah atau dengar kau luar. Bukan kata setakat di Pulau Pinang di Kota Baru ada orang marah. Oh, nak tunjuk aling dia masjid ni. Buat dengar bawa dia sudah mana nak pergi sudah lah dengan ngajar. Aku dah pasal dengar-dengar. Pasal ganggu. Nah, ganggu. Nah.
Aku bini untuk email, nak dengar televisi, kalau selalu Allah ganggu kabut ustaz. Kalau malah kamu ingat sabuk nak, dia tu dengar ustaz mana ngajar Allah kafah buat kerja ni. Dengar kita kali. Betul hari William pun dengar. Tunggu. Apa apa tu lagi di dalam kami. Lagi yang malu. Kok di belah bini, kok dia kami malu. Kok di Kelantan boleh kami malu. Nah, nah. Wa ma du'a ul-kafirin illa fi dhalal. Nah, itu tuan-tuan. Ini bukan kata rekod cipta ni. Kita pergi sana tuan-tuan. Ke mana-mana. Ini baru azab pertama ni. Masuk dari neraka ni. Bibit-bibit permulaan ni baru ni. Bukan mari besar lagi ni. Tak besar lagi ni. Baru kecil ni. Baru pendaftaran ni. Sepuluh budak sekolah. Gini budak buka sekolah. Gigi lapar mah. Tak minta cikgu. Maknanya. Mula-mula. Kok banyak lagi lepas ni. Ngaji ni banyak lagi. Ni mula-mula masuk ni. Mula masuk tu kena buat kerja apa dah. Itu maknanya. Nah. Ini tuan-tuan. Nah. Kemudian dia duduk fikir lagu mana buat kita ni. Lagu mana buat kita ni. Buat lagu mana. Qala Nabi SAW. Lantas Nabi bersabda. Nabi kata. Fayaqulu. Dia bicara pokok dia. Oleh kerana malaikat penjaga neraka ni tak nak tolong. Nabi tolong royak. Dia kata. Udu'u Malik. Dia minta tolong dengan Malik. Bos. Segala bos. Boss of the bosses. Bos. Minta tolong dengan Malik. Ketua penjaga neraka Malik. Ini perjalanan yang dibuat oleh Nabi tolong aja. Sebab tu ni hadis sahih. Ini proses dia kita lalu. Proses kita lalu. Kalau tuan-tuan masa nak mati tu tuan-tuan mari dengan malaikat berpakaian hitam, confirm tuan-tuan neraka. Confirm. Masa nak mari cabut nyawa tuan-tuan tu, kalau dia mari dengan pakaian serba hitam, confirm tuan-tuan neraka. Tak usah duk bimbang. Confirm. Tuan-tuan akan diazab masa nak cabut nyawa, akan diazab dalam kubur dan akan kena azab seterusnya. Confirm. Tapi kalau dia mari dengan pakaian putih, confirm tuan-tuan syurga. Mari yang muka senyum, mari dengan mari pakaian putih, dia akan kata, la tahzan wa la takhaf. La tahzanu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kabar gembira aku bawakan kepada kamu apa yang telah dijanjikan syurga untuk kamu. Ya, belum kita mati. Dia sudah bagi tahu dah. Tak ada masalah. Hak ni tak ada masalah. Confirm kita akan masuk dalam kubur pun dalam keadaan selamat. Di pada masyarakat pun kita akan selamat. Kita apa-apa berjuangnya untuk kita lalu mizan ke, khauf ke, syufa'at ke, siratul mustaqim pun kita selamat. Tapi kalau kita mari ke pakai hitam, tuan-tuan, sudah ya lah. Habis. Dua. Tadi saya kecek dengan siapa dia? Tadi saya tak ingat saya kecek siapa dia tadi. Di masjid tadi. Saya tak ingat lah. Dia royak. Hak ustaz royak tu betul ustaz. Saya, dengan tukar guting. Ambil tukar guting. Dia pergi guting tadi dia, dia kata, hidup dengan semua saya ngajar. Dia kata betul hak ustaz royak ustaz. Betul-betul Saya, untuk masa saya nak mati ni, tapi ayah dia ni orang alim kaki mati. Haji Muhammad ni. Saya email kenal berapa ayah dia. Pasal dia muda kaki mati. Umur 80 mati. 21 hari dia mati. Dia kata betul. Masa tangan geliran saya jaga ni satu. Pukul 2.30 tu ustaz dia kata berombok perut dia. Ustaz ajak perut dia berombok. Betul ni. Mula-mula dia memandai tu. Saya dah kan? Apa ni? Pertama dia memandai. Dia tengok atas. Tengok. Itu cara ke anak-anak.
Anak kata, kita tengok di mata dia, tengok mata. Elok, lelak. Lepas tu saya jamu perut dia ni kan. Beromok. Dia jamu, dia kata, saya takut Ustaz tengok perut dia. Memang suka naik perut dia. Dia naik. Sebab tu saya kata mati ni sakit. Sebab apa? Nyawa kita ni dia tak akan turun bawah. Apabila dia naik, kita tarik tu, kita tak turun dah. Bila ni kita tarik, kita boleh buat turun. Sebab nyawa dia turun mulai. Tapi mati ni, dekat nak mati ni, kita tarik, dia tak turun dah. Betul tu orang buat malam ni. Boleh lepas. Sakit tak sakit. Dia buang. Nah. Sebab tu saya kata, betul. Hak Nabi royak. Jadi boleh ingat. Kali hak tu saya baca hadis ni betul. Dia kata betul. Sak sosok. Setiap ayat mula-mula mata mandai. Saya tengok mata mandai. Ayat kedua. Buang perut dia. Dada dia. Wasasan najis. Kemudian. Apa dia? Waq syair al-jas. Kulit dia ni jadi sepukering. Saya tengok kulit dia kedut. Saya perhati sosok. Rosak wajah. Dan yang ketiga, yang keempatnya. Apa dia? Batasannya asabi. Dia kering. Tangan dia tarik. Dia pegang tangan saya sakit Ustaz. Dia pegang tangan saya. Tangan saya saya tarik sakit. Saya pegang tangan dia tarik lepas. Kok yang keempat tu yang dikatakan wasasannya asabi. Yang tarik jari jemari dia. Tuan-tuan tak perhati yang mana-mana hak mati ni. Dia pergi tikar. Ramah. Hak mana Nabi royak tu ni? Hak tu hak hadis sahih. Hak ni hadis sahih je. Saya pun. Betul. Ya, saya takut saya. Saya takut. Saya muda lah. Kata saya tu heavy. Hidayat saya duduk masjid walaupun saya muda. Umur 45 orang. Saya kayak putih. Lalu budak ni. Semaya. Tutup pedagi semaya. Jadi Nabi tu lah royak. Pada kita, pokok dia bincang mesyuarat, ginilah. Pokok penjaga neraka ni tak boleh nak tolong kita. Kita minta tolong dengan Malik yang bos. Fayaqulu ud'u Malik. Minta tolong dengan Malik, fayaqulu. Maka mereka berkata, ya Malik, la yaqdi alaina rabbuk. La yaqdi alaina rabbuk. Kata malaikat Malik. Dia kata ke malaikat Malik. Apakah makna la yaqdi alaina rabbuk? Kita jumpa minggu depan. Jadi setakat tu dulu. Ada soalan nak tanya? Ada soalan apa-apa tuan-tuan nak tanya? Boleh tanya. Tak ada? Kalau tak ada, okey, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma alikal yahud wan nasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna